Assalamualaikum, nama aku Shadows and welcome back to my channel. Alright guys, so selamat datang ke channel aku di mana aku berkongsikan dengan korang kisah-kisah misteri, paranormal dan juga jenayah yang pernah berlaku di dunia kita ini. So, pada hari ini aku ada satu kisah yang aku nak kongsikan dengan korang pasal satu benda yang boleh dikatakan misteri dan juga paranormal. Yes. So, tanpa membuang masa, jom kita layan kisah pada hari ini. Let's go. Alright, so macam aku cakap tadi, hari ni aku ada satu kisah yang agak menarik yang aku nak berkongsi dengan korang berkenaan dengan insiden yang misteri ataupun entiti yang boleh dikatakan misteri dan paranormal. Yes, tapi sebelum kita ke kisah pada hari ini, aku ada benda yang aku nak kongsi dengan korang terlebih dahulu. Okay, so macam korang tahu dekat luar sana bermacam-macam media yang tengah ada dekat luar sana. Kita ada Sinar Harian, kita ada Berita Harian, kita ada Metro, kita ada The Star dan banyak lagi lah. Media-media dekat luar sana yang buat coverage pasal isu semasa. Tapi aku di sini aku nak kongsikan dengan korang satu media yang boleh dikatakan masih baru dalam industri, tapi kebanyakan konten dan topik-topik semasa diorang boleh dikatakan agak on point lah. So media yang aku cakapkan ini adalah media variasi. Okay, so media variasi merupakan satu media yang baru sahaja launch pada tahun ni. So dorang ni buat banyak lah kisah-kisah tentang isu-isu semasa, topik politics, artis dan bermacam-macam lagi. Tapi apa yang buat aku berkenan dengan media variasi ni is that konten dorang walaupun simple tapi padat dengan info-info yang kita tahu and also on the layman's ground. Layman maksudnya kita yang rakyat-rakyat marhain ni dapat tahulah info-info tentang apa yang sedang berlaku di negara kita, di Malaysia dan juga internationally. Okay, and also aku nak berkongsi juga sebab aku telah di-featured di media variasi, di interview, eksklusif interview oleh media variasi. So kalau korang nak tahu apa benda ataupun apa yang eksklusif interview ni, korang boleh tekan link di atas. Okey, sini mana? Sini, korang boleh tekan link di atas sini. Okey, and korang boleh pergi ke platform dorang. Dorang ada bermacam-macam platform. Dorang ada social media, Instagram, TikTok, Facebook, and then portal dorang. Aku salah seorang subscriber kepada media variasi. So kalau korang nak tahu lebih mendalam pasal media variasi, jangan lupa ke website dorang, and also jangan lupa subscribe ke YouTube dorang and also all their social media platform. Okay, so let's get into today's story. Nenek-nenek si bokok 3 siang malam asyik berjaga. Aku tahu dua verse lagu tu je, yang lain aku tak berapa nak ingat sangat. So lagu tu boleh dikatakan famous lah, bukan lagu lah, dia lebih kepada puisi pantun lah. Macam tu lah lebih kurang kan. Tapi selalu digunakan oleh anak-anak muda dahulu, kanak-kanak dahulu lah, senang cerita kanak-kanak dahulu dalam satu permainan di mana diorang bermain bersama kawan-kawan dorang, and ada satu budak yang akan duduk kat tengah, akan menjadi nenek tersebut, dan dorang akan nyanyi lagu Nenek-nenek si bongkok 3. Aku tak berapa ingat macam mana permainan dia sebab aku tak selalu main game tu, selalu kena marah kalau aku main permainan tersebut lah. So, kisah pada hari ini berkenaan dengan nenek kebayan. So nenek kebayan, so seperti kita di rakyat Malaysia ni, nenek kebayan ni adalah bukan satu perkara yang baru. Entiti tersebut adalah agak famous lah. Okay, dia tak semestinya entiti, ada juga manusia, betul. Tapi sebabkan nama nenek kebayan tersebut selalu dituju atau diarahkan kepada entiti makhluk halus. Tapi sebenarnya nenek kebayan ni tak semestinya entiti, sebab mengikut hikayat Melayu lama, dia ada beberapa buku-buku lah berkenaan hikayat Melayu lama ni, di mana nenek kebayan merupakan dia macam bukan nak kata orang gaji, tapi lebih kurang lah macam tu. Okey, so kebanyakannya watak nenek kebayan ni dia lebih menjadi macam pembantu dalam istana ataupun macam ada pahlawan-pahlawan. Dia macam pembantu rumah and selalu menolong tuan dia dari segi tak kisahlah apa-apa. Dia macam
orang yang senior yang selalu bagi nasihat-nasihat padu kepada tuan punya rumah. Tapi itulah nama nenek kebayan yang seasalnya. So macam kita ni, kita dah terbiasa dengar, nenek kebayan ni, hantu. Tapi sebab apa benda ni selalu berlaku adalah sebab ialah banyak kisah-kisah orang dahulu yang sentiasa cakap jaga-jaga, especially kepada anak-anak kecil lah, jaga-jaga bila keluar nanti ada nenek kebayan tangkap. Kenapa sebab tu? Alright, so nenek kebayan ni dia ada dua version tau. Okay, dia sama ada keluar di siang hari ataupun di malam hari. And benda ni dia depends pada situation lah. Okay, dia tak semestinya direct, tapi dia tengok pada keadaan. So ada yang aku dengar which is nenek kebayan dia akan rupa paras dia akan seperti nenek ataupun makcik yang tua yang membongkok dengan bertongkat. Dia akan munculkan diri dia pada siang hari di mana dia akan kira macam bukan mengganggu tapi dia akan menarik perhatian kanak-kanak kecil, anak-anak kecil lah. Aku asyik cakap kanak-kanak kecil, kenapa? Anak-anak kecil, dan selepas anak-anak kecil tersebut pergi dekat nenek kebayan tersebut, maka budak tersebut akan dicolek. So itu version satu nenek kebayan yang aku pernah dengar. Version yang kedua pula, nenek kebayan tersebut akan munculkan diri dia sebagai seorang wanita yang cantik dan mengganggu sesiapa yang lalu lalang dekat kawasan dia pada waktu malam. And target dia especially sama ada remaja ataupun orang dewasa lah, ataupun orang tua, tak kisahlah. Okay, dia akan menggoda ataupun menarik minat lelaki-lelaki dewasa ataupun remaja. Dan bila dia dapat perhatian tersebut, dia akan menculik juga mangsa-mangsa dia. So macam itulah kisah simple yang aku pernah dengar pasal nenek kebayan ni. Okay, so selalu kita mendengar pasal nenek kebayan tapi kita tak pernah terlihat ataupun tak pernah terbayangkan macam mana nenek kebayan tersebut rupa paras beliau, amboi beliau. Tapi ada satu video yang dirakamkan sekitar tahun 2019 di mana video tersebut consider rakam kelibat nenek kebayan. So insiden ni berlaku di Hutan Lipo Ulu Kenas yang terletak di dalam hutan simpan Bubu di Kuala Kangsar, Perak. So dia ada satu tempat dekat Ulu Kenas ni, air terjun lah, okay, di mana keluarga-keluarga semua berkelah dekat situ. And banyaklah sebelum ni ada banyak sejarah mengenai tempat tersebut di mana askar Siam menyerang tentera-tentera dekat situ, and then diorang semua defend. Ada banyak pertempuran darah dekat area tersebut. Tapi setelah sekian lama tempat tu pun dah dibersihkan, and dia menjadi satu tempat di mana kebanyakan keluarga-keluarga akan pergi untuk beriadah lah, untuk piknik, bermain air terjun, air sungai dan semua benda aktiviti-aktiviti yang dilakukan dekat situ lah. So dalam video tersebut ternampak ada seorang ibu yang sedang merakam, and dalam video tu pun ada 3 anak-anak kecil, bukan nak kata semua kecil lah, dalam umur dalam 10 ke 12 tahun macam tu, dalam anggaran akulah. Okey, sedang bermain-main dekat sungai tersebut, sehingga kan tertiba ibu yang merakam video tersebut, dia ternampak seperti ada kelibat di dalam hutan. So kelibat tu nampak membongkok, bertongkat dan sedang memerhatikan aktiviti yang dilakukan oleh keluarga tersebut. And ibu tersebut berasa risau, takut apa-apa terjadi, dan menyuruh anak-anak dia keluar daripada air dan balik. So video tu disambungkan lagi di mana nenek kebayan tersebut berada di satu location, and then dengan pantasnya berada di location yang satu lagi. Tapi video ni boleh dikatakan amat famous lah, ketika viral satu ketika dahulu pada tahun 2019. And memang ternampaklah kelibat nenek kebayan tersebut. And bila video tersebut viral, ramailah yang kata tempat tu memang tempat yang keras, memang ada banyak lah benda-benda yang ada dekat kawasan situ. So memang bukan satu perkara yang barulah kalau kena gangguan-gangguan dekat tempat tersebut. So selepas video tu viral keluar, terdapat seorang pakar jin bernama Saad Jaafar. So Saad ni dia memang pakar dalam ilmu-ilmu, bukan ilmu dia pakar dalam bab-bab jin ni. So di mana dia
lepas dia dah tengok video viral tu, dia telah mendakwa yang dia telah menangkap jin tersebut, tapi dia tak pergi ke kawasan tersebut. Dengan hanya video tersebut, dia dapat menangkap jin tersebut, which is the nenek kebayan lah. Okay, nenek kebayan, whatever, jelmaan semua tu jin. Okay, dia bukan hantu. Hantu tu is kita punya cara untuk menamakan jin tersebut. So saat Jafar ni berjaya menangkap jin tersebut, dan bila menangkap jin tersebut, dia siap macam ada perbualan lah dengan jin. Dengan adalah beberapa sesi perbualan untuk mendapatkan lebih informasi, lebih kurang macam itulah. Aku letak dalam segi information ni dari segi macam kita punya cara kena bila polis tangkap kan, dia lebih kurang macam tu. So antara soalan-soalan yang ditujukan kepada jin tersebut adalah salah satunya is berapa lama jin tu dah berada di dalam dunia ni. So mengikut jawapan daripada jin tersebut, dia dah berada dalam dunia ni selama hampir kurang 14 ke 17 juta tahun macam tu lah. Apa lama weh, 14-17 tahun tu dah zaman dinosaur tu. Tapi anyways, so jin ni memang dah lama lah. So dia by chance menyerupai diri dia sebagai nenek kebayan. So apa yang pelik is that selalunya jin dekat kawasan situ selalu memberi macam signal lah yang dia berada dekat kawasan situ, tapi tak menunjukkan diri dia yang sepenuhnya. Kira even though bukan diri dia yang sepenuhnya, hanya menggunakan jelmaan seperti nenek kebayan, tapi ia still menunjukkan diri dia. So saat ni tanyalah pada jin tersebut, kenapa kau munculkan diri kau? Selalunya kau akan just like bagi hint kat orang yang mengatakan yang kau berada di kawasan situ. So mengikut jin tersebut, dia menjelmakan diri dia sebab ini atas arahan yang diberikan oleh Dajjal. So kita kena be aware lah. Senang cerita kena berjaga-jaga lah. Tapi sama ada itu betul ke tak, wallahualam, itu terpulang kepada korang semua untuk judge sama ada informasi tersebut betul ke tak. Kalau aku ada terlepas pandang informasi, korang boleh share dekat bawah. Okay, sama ada benda ni memang betul-betul terjadi atau tidak, korang boleh kongsi dekat komen di bawah. Sebelum tu, kisah yang aku ceritakan ni, of course aku ada video dia. So korang kalau nak tahu macam mana rupa bentuk kononnya nenek kebayan tersebut, korang boleh tengoklah video ni. Tapi minta maaf, video dia tak berapa nak clear, sebab memang selalu bila bab-bab macam ni, video somehow even though kau ada 4K kamera sekalipun, dia akan jadi 3GP. Lebih kurang macam itulah. Okay, so korang boleh saksikan video ni. Hana, Kata. Jom balik. Cepat. Hana. Cepatlah. So apa pendapat korang? Adakah itu nenek kebayan ataupun adalah orang yang tengah lepak dekat kawasan situ yang hanya nak menakut-nakutkan orang dengan kira macam cosplay lah, okay, dengan memakai kostum seperti nenek kebayan? Aku serahkan kepada korang, viewers aku dan termasuk juga subscriber aku. Korang boleh share pendapat korang dekat komen di bawah. And korang boleh share lah, korang ada story berkenaan dengan nenek kebayan ni, korang boleh share pendapat ataupun apa-apa kisah berkenaan nenek kebayan. Alright, so aku harap korang enjoy dengan konten pada hari ini. And kalau korang suka pada video pada hari ini, korang boleh tekan butang like di bawah. Kalau kepada viewers baru aku, korang boleh subscribe ke channel aku. Jangan lupa tekan bell notification supaya mana-mana video aku yang aku keluarkan, korang akan diberitahu terlebih awal. And seperti awal tadi, aku ada kongsikan pasal media variasi. Aku akan share link dekat bawah kepada segala portal dorang, Instagram, TikTok, segala social media dorang.
Korang boleh view and korang boleh follow social media dorang, and korang boleh subscribe ke YouTube dorang. And also by the orders of the shadows, take care, stay safe, jangan diganggu nenek kebayan. Sehingga kita berjumpa di next content. Assalamualaikum.